Assalamualaikum. Kami daripada Kepulauan Lapan akan membentangkan mengenai sejarah dumpling. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan asal-usul dumpling. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Nurul Najwa. Nombor kad matrik saya AP190133. Dumpling dalam bahasa Mandarin dipanggil jiaozi yang dicipta oleh seorang doktor yang terkenal iaitu Zhang Zoujin. Pada ketika itu, pada zaman dinasti Han, berlaku wabak epidemik yang menyebabkan telinga rakyat membeku hingga membusuk akibat keadaan cuaca yang terlalu sejuk. Lalu beliau mencipta sebuah ubat minuman yang menggunakan amalan klinikal selama 300 tahun. Zhang hanya merebus sebilangan daging kambing dan ubat-ubatan herba yang menyingkirkan sejenak sebelum mengeluarkan bahan-bahan untuk memotongnya. Kemudian dia membungkuskan campuran itu pada kulit tepung gandum untuk membuat berbola berbentuk telinga. Seterusnya dia melemparkan bungkus bentuk telinga yang disebut jiao kembali ke dalam periuk dan direbus hingga dimasak sepenuhnya. Setiap pesakit akan menerima 2 jiao dan 1 mangkuk sup. Zhang Zoujin terus membahagikan makanan ringan secara percuma hingga malam tahun baru Cina. Setelah memakannya, mereka merasa kehangatan di seluruh badan dan peredaran darah bertambah baik sehingga di hujung telinga. Pada musim bunga, orang-orang akhirnya meraihkan pemulihan mereka. Pada masa yang sama, mereka juga menyambut tahun baru. Resepi dumpling menjadi resepi turun-temurun masyarakat Cina setiap kali musim sejuk dan memakan makanan tersebut dan menamakan makanan ini sebagai jiao. Lalu ditukar menjadi jiaozi. Sejak itu, perbuatan dan makan dumpling di festival musim bunga telah menjadi tradisi di kalangan orang Cina Utara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hanisa binti Muhammad. Nombor matrik AP190452. Hari ini saya akan membentangkan dumpling pada Tahun Baru Cina. Dumpling Cina adalah salah satu makanan terpenting dalam Tahun Baru Cina. Bentuk dumpling Cina serupa dengan jongkong emas atau perak kuno yang melambangkan kekayaan. Secara tradisinya, pada malam Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul untuk membuat dumpling dan mereka akan menyembunyikan salah satu duit shilling pada dumpling. Orang yang menjumpai duit shilling itu mungkin akan bernasib baik pada Tahun Baru. Dumpling tersebut akan dimakan ketika jam menjelang tengah malam ketika mercun sedang berteriakan sebagai simbol mengucapkan selamat tinggal kepada tahun yang lalu dan menyambut tahun yang baru. Dumpling Cina ini juga bukan sahaja boleh didapati pada Tahun Baru Cina, malah boleh didapati pada hari cuti atau hari perayaan orang Cina yang lain. Jadi, ini adalah sebahagian daripada budaya atau tradisi orang Cina. Assalamualaikum, nama saya Anita binti Awang, nombor matrik AP190149. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis dumpling. Dumpling yang pertama ialah dumpling xiaojiao. Dumpling ini dikukus dan sangat terkenal di seluruh Asia. Dumpling ini juga dibuat secara tradisional dengan intinya boleh diisi dengan apa sahaja dari ayam, daging, kambing dan sebagainya. Seterusnya ialah dumpling xiaolongbao. Dumpling xiaolongbao ini berasal dari Shanghai dan kelihatan comel kerana ia dibungkus dengan sangat kemas supaya inti di dalamnya tidak terkeluar. Ini kebiasaannya dijumpai di kedai makan dimsum di mana pengunjung boleh merasai pelbagai jenis inti yang terhidang. Selanjutnya, dumpling ini berinti sup babi yang sangat sesuai diambil pada musim hujan untuk kekal hangat.
Khususnya saya akan membentangkan tentang dumpling gotai. Dumpling gotai sudah menjadi makanan ruji di kedai makan sekitar Amerika dan dijadikan sebagai menu pembuka selera. Dumpling ini juga dikenali sebagai pot stickers. Dumpling yang digoreng ini kebiasaannya diisi dengan daging, kisar dan sayur serta dihidangkan sekali dengan kicap soya sebagai pencicah. Akhir sekali saya akan membentangkan tentang dumpling wonton. Dumpling wonton sangat sedap dan selalunya dimakan dengan sup. Selain dimakan dengan sup, ini juga boleh dimakan dengan menggorengkannya. Dumpling wonton ini boleh disajikan sekali dengan sambal cili ataupun dimakan dengan kuah jernih. Seperti dumpling yang lain, intinya boleh diisi dengan apa sahaja. Namun begitu, dumpling wonton selalunya diisi dengan daging babi kisar, seekor udang ataupun dengan hanya meletakkan sambal udang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azli binti Abdul Rahman dengan nombor matrik CE170151 dan pada hari ini saya akan membincangkan mengenai jenis-jenis dumpling. Antaranya ialah dumpling mandu. Dumpling mandu ini berasal dari Korea dan dihidangkan dengan pelbagai cara seperti kukus, rebus, tumis dan goreng. Intinya diisi dengan daging babi kisar ataupun daging kisar serta dimakan dengan kimchi. Seterusnya ialah dumpling gyoza. Seperti dumpling gotti, dumpling gyoza ditumis dan diperkenalkan semasa Perang Dunia Kedua Jepun. Dihidangkan berintikan daging babi atau makanan laut, dumpling sejenis ini sesuai dimakan bersama kicap soya. Akhir sekali, dumpling ban bot lok. Dumpling sejenis ini sangat terkenal sebagai menu pembuka selera. Ban bot lok merupakan dumpling yang ruji di Vietnam. Dumpling ini selalunya diisi dengan udang mahupun perut babi dan disalut dengan tepung ubi dan disertakan dengan sos cili ikan yang manis. Juga diingatkan dumpling jenis ini hendak dimakan terus kerana tidak tahan lama. Sekian, terima kasih.